Tidak mahukah kita ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita masuk ke syurganya melalui pintu sedekah, Allah Subhanahu wa taala telah siap-siap banner mahligai bak istana untuk kita. Ayo sucikan harta dan jiwa kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Kita nak bina Masjid Al-Muqarrabin ini dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap bagi menampung seramai 700 jemaah dalam satu masa. Kita bagi keselesaan kepada para jemaah ini untuk beribadah. Masya Allah. Selagi itulah pahala terus-menerus mengalir untuk kita, insya-Allah. Kita mudahkan urusan mereka. Insya-Allah Allah Subhanahu taala akan mudahkan urusan dunia dan akhirat kita kelak. Jika satu sedekah kita infakkan, Allah Subhanahu taala akan mengganda-gandakan sehingga 700 kali ganda. Insya-Allah, berinfaklah sekarang. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Dan bagaimanakah sebenarnya bentuk kalau kita bersyukur itu Allah akan gandakan nikmat itu? Subhanallah, untuk pagi ini bersama-sama kita untuk berkongsi tentang bagaimanakah sifat syukur boleh menggandakan nikmat Allah. Al-Lapi Hafiz selaku jurucakap Masjid Al-Muqarrabin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustaz, berbalik kepada persoalan Allah akan gandakan nikmat kalau kita bersyukur tu kan. So mungkin Ustaz boleh jelaskan sebenarnya pentingnya bersyukur itu terhadap nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kenapa kita, macam mana bentuk yang Allah akan beri itu kalau kita bersyukur tu kan kita tak nampak Ustaz. Tafadhal. Baik, terima kasih tuan-puan bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Ada orang kata apabila kita ni kaya, maknanya kita dah sampai satu tahap kita perlu bersyukur. Tidak, kadang-kadang syukur itu tak semestinya sampai kita kaya. Kadang-kadang nikmat-nikmat yang Allah bagi ni dalam bentuk yang berbeza tuan-puan. Kadang-kadang kita tengok anak kita, alhamdulillah Allah Taala bagi rezeki, mudah belajar sebagai contoh. Allah mudahkan urusan perjalanan kita. Kadang-kadang kita tidak perasan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Saya nak kongsikan sebagai permulaan ini sebab syukur itu kata ramai para ulama ada 3. Tanda kita nak bersyukur tu ada 3. Tapi sebelum saya nak bahas, saya nak kongsikan satu kisah, dan perkara ini disebut dalam surah khusus, iaitu surah Saba. Ada satu kota, ada satu kaum yang namanya kaum Saba ni, yang mana subhanallah tabarakallah ketika dahulu disebutkan sebelum zaman baginda SAW, setengah riwayat mengatakan ketika pemerintahan Nabi Sulaiman, Puteri Balqis, iaitu di negeri Yaman. Jadi ketika itu kalau kita lihat Allah Taala sebut dalam ayat yang ke-15, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Allah sebut tanda kebesaran Allah, salah satunya tempat tinggal mereka. Jannatani an yamini wa shimal, ada 2 kebun yang besar kiri dan kanannya, tapi rezeki yang Allah sebut kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki yang Allah bagi dan bersyukurlah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, tenteram ini Allah Maha Pengampun kepada penduduknya. Jadi luar biasa, Imam Tabari sebut apabila kita pergi ke kebun ini, tempat ini, dia adalah tempat yang aman, tempat yang tak ada serangga hidup. Nyamuk tak ada, semut tak ada, ulat tak ada, binatang buas tak ada. Subhanallah, kebunnya elok, tak ada perosak ni kepada kebun dia. Dan kalau kita bawa bakul nak pergi masuk, kita petik selalu kan, pergi kebun ladang korma ke ladang tempat-tempat buahan, kita akan cabut stroberi, kita akan petik. Tapi yang ini tak perlu, kata Imam Tabari dalam tafsirnya, angkat je bakul, masuk dan keluar, tengok-tengok bakul tu penuh dengan buah-buahan. Maksudnya apa? Maksudnya taman ini, kebun ini luar biasa. Sebab itu Allah sebut dengan ayah, tanda kebesaran Allah. Tapi Allah Ta'ala berikan formula. Kulu min rizki rabbikum. Makanlah dari apa rezeki yang Tuhan kamu berikan. Mana kita ni Allah kata makanlah. Tapi syaratnya washkurulah. Dan bersyukurlah kamu. Mereka bersyukur patuh pada Allah. Tapi ayat 16 Allah terus jelaskan. Fa'a'radu. Akhirnya mereka melanggar perintah Allah. Mereka kembali tidak bersyukur atas nikmat Allah. Maka Allah berikan
balak pada mereka. Berikan banjir yang besar, sehinggakan sailul arim, sehinggakan menjadikan kebun mereka rosak, buah-buahan mereka hancur. Kenapa? Sebab mereka tidak bersyukur. Sebab itu tuan-puan, saya nak ajak hari ini, syukur itu ada 3. Pertama, asyukur bil lisan. Syukur dengan lidah kita. Bangun aja pagi, tuan-puan, ingat tak apa doa dia? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu doa lepas makan, ya. Kejap lagi baca. Bukan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang hidupkan aku lepas aku dimatikan. Maknanya bangun aja kita sebut. Ini adalah antara tanda-tanda yang hebat yang mana kita boleh buat, lakukan. Maknanya mulut kita serta berzikir, memuji Allah. Tengok orang meninggal dunia kan, memang innalillah. Tapi orang sakit pun innalillah. Hari ni beras agak sukar nak dapat. Ini musibah. Jadi jangan kita maki hamun. Tapi zikirnya innalillah wa inna rajiun. Orang musyrikin, orang kafir yang meninggal dunia pun non muslim, kita harus sebut innalillah wa inna rajiun. Itu pertama. Kedua, asyukru bil amal. Syukur dengan amalan kita. Inilah dia. Kita bersedekah, kita membantu tuan-puan, kita beramal baca Quran, dan akhir al-asyukru bil qalb, syukur dengan hati kita, insya-Allah. Insya-Allah. Subhanallah, Ustaz, salah satu bentuk kesyukuran jugalah kita memberikan balik kepada orang-orang yang mungkin kekurangan, kan? Ya. Dan itu pun satu juga bentuk kesyukuran, kan? Betul. Dan saya percaya kita juga boleh menyumbang kembali kepada Masjid Al-Mukarramin di mana Ustaz aku jurucakapnya. Ya, betul. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama saya nak ucapkan jazakumullah khairal jazak. Jutaan terima kasih pada hartawan dermawan. Sudah hampir 2 tahun ini kita dah mengutip hampir 3 juta. Masjid pun memang alhamdulillah dalam 10% lagi siap, dan ganjarannya akan mengalir kepada tuan-puan. Boleh tengok gambar yang cantik dah. Tile pun dah siap, tinggal nak masuk dah tak lama lagi. Tapi itu hanya masjid saja. Kita perlukan bantuan tuan-puan untuk melengkapkan masjid ini. Ruang musafir, tempat rehat musafir termasuklah, sebab masjid ni dia berada di Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Di Kampung Kundur ni tak ada masjid yang didirikan lagi. Sebab penduduk makin ramai, ada surau, jadi mereka amat memerlukan untuk solat Jumaat. Kalau tidak, kena pergi jauh, dekat 4 kilo, 5 kilo. Jadi cantik, 700 jemaah, taklah ramai sangat, ngam-ngam. Tapi ini laluan utama. Orang daripada Kelantan nak ke Cameron Highland, KL. Jadi selalu kereta tak berhenti. Saya pernah ke sana beberapa kali. Dan mereka juga dalam proses untuk membina mahat tahfiz di sini. Jadi projek ni 6 juta keseluruhan. Kita dah hampir 3 juta. Kita perlukan lagi 3.2 juta. Tuan-puan teruslah menyumbang. Sebab sedekah ini dia lain daripada yang lain. Kalau kita sedekah bagi orang makan, ya, sekali, one off. Tapi sedekah ini yang Nabi sebutkan 3 perkara tu selalu kita dengar, kan? Sedekatun jariyah, sedekah yang berterusan tu adalah wakaf. Inilah dia bentuk wakaf. Ada kelulusan dari Majlis Agama Islam. Jadi tuan-puan jangan risau, pahala kita sehinggalah ke hujung, Allah Ta'ala akan berikan pahala kepada kita, insya-Allah. InsyaAllah. Dan mungkin Ustaz, saya sebagai kesimpulan kepada apa yang telah pun kita bincangkan dan kongsikan pada pagi ini, menzahirkan bentuk syukur satu perkara yang sangat-sangat penting dalam Islam. Tuan-puan yang dirahmati Allah SWT, boleh ambil gambar, save, boleh download apa semua, dan boleh tengok perkembangan terkini kita ada di televisyen sekarang. Tuan-puan yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, lambatkanlah matiku. Nanti hujung nyawa tuan-puan kita akan sebut pada malaikat, kita akan minta pada Allah, lambatkanlah mati aku nak buat satu amalan akhir. Kita tak sebut pada malaikat, pada Allah Ta'ala yang kita nak baca Quran, pergi haji, kita nak solat, tidak. Tapi kita nak fa'asaddaqa wa akum minas salin. Ya Allah, aku nak sedekah akhir, ya Allah, supaya aku jadi di kalangan orang soleh. Tuan-puan, sedekah akan memadam segala kejahatan kita. Mudah-mudahan tuan-puan berikan, insya-Allah Allah memudahkan segala urusan tuan-puan, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Jazakumullah khair jazak buat Piyu Hafiz di atas perkongsian yang begitu masya-Allah pada hari ini tentang sifat syukur ini. Anda berhenti lihat seketika, kembali lagi selepas ini di Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Tidak mahukah kita ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita masuk ke syurganya melalui pintu sedekah, Allah Subhanahu wa taala telah siap-siap banner mahligai istana untuk kita.
Ayuh, sucikan harta dan jiwa kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Kita nak bina Masjid Al-Muqarrabin ini dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap bagi menampung seramai 700 jemaah dalam satu masa. Kita bagi keselesaan kepada para jemaah ini untuk beribadah. Masya Allah. Selagi itulah pahala terus-menerus mengalir untuk kita, insya-Allah. Kita mudahkan urusan mereka. Insya-Allah, Allah Subhanahu Taala akan mudahkan urusan dunia dan akhirat kita kelak. Jika satu sedekah kita infakkan, Allah Subhanahu Taala akan mengganda-gandakan sehingga 700 kali ganda. Insya-Allah, berinfaklah sekarang.